Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kita kembali lagi dalam 30 minit bersama Asia dan Hisam. So, hari ini saya Farah Nadia sebagai panel, sebagai moderator. Bersama saya Puan Fatin sebagai panel yang akan membincangkan topik kita pada hari ini, iaitu proses pembelian terus daripada pemaju ataupun dikenali sebagai direct transfer. Okay, so dipersilakan Puan Fatin untuk memperkenalkan diri sebelum Puan Fatin menerangkan kepada kita semula proses-proses untuk direct transfer ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatin. Hari ini saya selaku panel akan menerangkan sedikit sebanyak tentang proses pembelian rumah terus daripada pemaju ataupun kita panggil sebagai direct transfer lah. Selalunya bila kita nak beli rumah daripada pemaju, kita hanya fikir kita bayar booking fee, lepas tu kita ambil loan sebab kita tak ada duit nak bayar balance kan. So dan kita sign dokumen, lepas tu kita anggap macam semua proses tu dah lengkap dan kita nak kunci je. Tapi sebenarnya proses ni dia agak complicated, taklah complicated. Tapi kalau dia ikut flow, insyaAllah mudah prosesnya. Cuma sebagai pembeli sebenarnya kita perlu tahu proses ni supaya senang untuk kita pertahankan hak kita lah sebagai pembeli. Okey, untuk saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang proses ini, saya akan bagi dalam dua situasi lah. Situasi pertamanya, bila kita membeli rumah terus daripada pemaju dan hak milik individu ataupun individual title sudah available. Maksudnya pemaju sudah pecah-pecahkan tanah menjadi individu title lah. Dan title itu tidak dicagar di mana-mana. Pembeli juga ada membuat pinjaman untuk membayar jumlah rumah tersebut. Okay, first kali sebagai pembeli kita kena tahu siapa developer kita. Sebab kadang-kadang kita main bayar je booking form tapi kita tak tahu pun developer kita siapa. So yang penting sekarang ni kita kena tahu siapa developer kita, adakah developer kita tu adalah company yang sah ataupun company yang established. So macam mana caranya untuk kita tahu? Kita buat Google search ataupun kita tanya kawan-kawan kita yang dah beli rumah ataupun kita tanya saudara mara adakah developer ni okey ataupun tidak, sebab developer ni sangat penting. Sebab kita nak pastikan rumah yang kita bakal diami itu siap. Okay, first kali proses pembelian rumah ni, kita sebagai pembeli kita kena bayar booking fee kepada developer. Booking fee ni tak semestinya 10% daripada harga jual beli dalam S&P. Tetapi kadang-kadang kita tengok developer ni dia bagi diskaun. Maybe dia bagi dalam booking fee sebanyak 1,000 je. So kita bergantung kepada developer. So kalau kita dah agree, kita akan bayar booking fee kepada developer. Dan kemudian ada balance lagi, contohnya kita bayar booking fee dalam 10%, so kita kena bayar lagi 90%. So 90% tu kalau orang berduit senang boleh bayar cash, tapi kita selalunya mengambil loan lah daripada bank. So kita kena tengok juga bank tu dia boleh finance sampai 90% ataupun tidak. Sebab bank ni dia akan ikut kelayakan juga. Kita tak semestinya bila kita hantar application untuk buat loan, bank akan automatik bagi 90%. Tak. Tapi bank akan tengok kelayakan kita berdasarkan beberapa faktor, macam sikris kita kena cantik, kita ada payment capacity untuk bayar balik duit rumah itu. Lepas tu banyaklah faktor lain seperti sitos dan sebagainya. Okey. Okay, so Puan Fatin, kalau Ya, saya. in case kalau SPA tu terminated kan, boleh ke developer tadi forfeit duit daripada booking fee tadi yang telah dibuat oleh purchaser tu? Okey, ikutnya sebenarnya developer boleh forfeit duit itu. Tapi kita kena tengok dalam booking fee, terms and condition dalam booking form yang kita sign earlier. Tengoklah dia, kalau kita bayar 10%, kadang-kadang developer kata dia akan forfeit dalam 5% je. So another 5% dia akan return kepada kita. So whatever it is, kita kena tengok dekat booking form
dan bergantung juga pada developer. Kalau dia nak forfeit, dia boleh forfeit. Okay. Okay, so saya teruskan dengan proses seterusnya. Okay, lepas kita dah buat booking, kita dah bayar booking fee dan kita dah ambil loan dengan bank, sekarang ni kita kena lantik solicitor ataupun kita panggil sebagai lawyer lah, lawyer untuk buat agreement untuk SNP. SNP ataupun kita panggil SPA lah, Sale and Purchase Agreement. So bila kita dah hire lawyer tu, so lawyer dia akan buka file. Lawyer akan contact kita, dia akan prepare all the documents yang perlu dan dia akan set appointment untuk kita sign agreement lah. So selalunya lawyer ni untuk kita panggil SPA solicitor ni, dia kena prepare 4 salinan ataupun 4 copies of SPA dan 2 copies of Form 14A. SPA tu kita tahu adalah Sale Purchase Agreement, perjanjian jual beli, dan Form 14A tu adalah Memorandum of Transfer ataupun kita panggil sebagai surat cara pemindahan. Form 14A ni perlu kerana bila kita beli rumah, kita nak pastikan hak milik tanah tersebut berpindah kepada kita. Sebab sebelum ni hak milik tersebut terletak kepada developer. So kita perlukan Form 14A ni dalam 2 keping. Dan kita purchaser ataupun pembeli agree untuk sign, untuk datang ke SPA lawyer punya office dan dia akan sign dua-dua dokumen tu secara serentak. Dan dokumen tersebut perlu disaksikan ataupun kita panggil attested by the lawyer tu lah. Lawyer tu kena witness kita sign the document. Okay, kemudian after kita dah sign, kita punya lawyer SPA kita tu akan communicate dengan developer. Sebab apa? Sebab kita nak pindah milikkan hak tanah tadi tu kepada pembeli. So kita akan hantar form 14A tadi tu, iaitu surat cara pemindahan kepada developer untuk developer pula execute. So developer kena sign dia punya part lah. Lepas settle execution tu, SPA solicitor ni kena stamp ke semua dokumen-dokumen tersebut. Sekarang ni kita ada SNP kan sebab form 14A dekat developer. So apa yang SPA solicitor ni ada adalah SPA tadi. So dia akan stamp sebabkan SPA ni kita panggil sebagai dokumen bukan utama. So dia punya charge untuk stamp duty hanyalah RM10. So RM10 kita darab dengan 4 keping tadi RM40. Dan stamping ni kita kena buat dalam masa 30 hari daripada agreement date. Hari yang kita sign tu. Kalau tidak, kita kena penalty. Okay, biasanya berapa penalti akan dikenakan tu jika kita lewat untuk stamp SPA kita? Okay, dia ada beberapa peringkat untuk penalti ni. Contohnya kalaulah kita stamping tu lebih dari 30 hari tapi still dalam masa 3 bulan, charge yang dikenakan hanya RM25 ataupun 5% on chargeable duty. Maksudnya tadi kita kena charge dalam RM40. So kita kena charge 5% on chargeable duty. Tapi LHDN akan tengok whichever is higher. Kalau RM25 tu lagi tinggi, so kita kena RM25. Okay, lepas tu kalau kita lebih daripada 3 bulan dan kurang daripada 6 bulan, charge yang akan dikenakan adalah RM50 ataupun 10% on chargeable duty. Dan kalau lebih lah dari 6 bulan, charge yang akan dikenakan adalah RM100 ataupun 20% ataupun 20% daripada chargeable duty. Okay, kemudian SPA solicitor ni, SPA lawyer kita ni, dia kena minta confirmation daripada developer yang differential sum dah settle daripada pihak pembeli. Differential sum tu adalah perbezaan di antara loan amount dengan baki harga belian. Contohnya tadi harga rumah adalah RM200,000. Kita dah bayar 10% dalam 20k. So ada balance dalam RM180,000. Tetapi loan amount yang granted by the bank hanyalah RM170,000 sebab kita tak layak untuk dapat RM180,000. So ada perbezaan RM10,000 di situ. So perbezaan itulah yang perlu disettlekan oleh pembeli. Dan kita kena dapat confirmation daripada developer. Okay, lepas tu after developer dah confirm yang
pembeli dah settlekan differential sum, dan SPA solicitor ni ataupun SPA lawyer dia akan proceed dengan proses adjudikasi form 14A tadi. So SPA tadi adalah dokumen bukan utama. So form 14A ni adalah dokumen utama. So dokumen utama ni kita kena buat adjudikasi. So proses adjudikasi ni adalah proses di mana LHDN akan membuat penilaian untuk determine berapa amount yang boleh di-charge untuk stamping. So dia akan tengok, selalu dia akan tengok SPA punya value lah. Rumah tu dalam SPA, so dia akan determine berapa charge kena. Okay, lepas tu dalam seminggu atau 2 minggu kemudian, SPA lawyer akan dapat notis taksiran online. Dalam notis taksiran online, dalam notis taksiran itu dia akan memberitahu berapa amount yang perlu dibayar. Dan SPA lawyer tu akan forward kepada developer lah untuk pembayaran. So selepas pembayaran settle, SPA lawyer tu akan collect sijil stamp. Sijil stamp ni penting masa kita nak buat presentation dekat pejabat tanah nanti. So sijil stamp tu kena ada. Sijil stamp tu adalah bukti bahawa kita telah membuat pembayaran. Okay, kemudian SPA lawyer ni dia akan forward yang SPA yang kita dah executed tadi, yang kita dah sign attested by the lawyer tu, satu kopi kita akan bagi kepada developer yang original, dan satu kopi lagi kita akan bagi ke pembeli, dan satu kopi lagi dia akan simpan dalam file lah. Pembeli ni dia perlu ada sebab nanti dia kena bagi dekat bank. Okay, now dah settle bab SPA solicitor. Kita masuk kepada bank punya part pula, sebab pembeli ni ada buat baki belian tadi tu. So sekarang ni bila loan dah approve, bank pun dia akan instruct lawyer, kita panggil sebagai bank solicitor lah, untuk act on them. Lepas tu bank solicitor ni dia akan macam SPA lawyer tadi, dia akan prepare documents juga. So kalau SPA lawyer tadi dia bertindak sebagai wakil kepada pembeli, dia akan pastikan pembeli punya hak semua tu atau kepentingan dia dijaga. So untuk bank solicitor pula, dia adalah wakil kepada bank lah. Dia akan pastikan kepentingan bank terjaga. So kita perlukan bank solicitor pula. So bila bank solicitor pula, dia akan prepare beberapa dokumen juga lah untuk ditandatangani dan attested by them. So antara dokumen-dokumennya ialah first sekali dia akan prepare facility agreement ataupun perjanjian facility lah. So facility agreement tu dia akan prepare dalam 4 copies. Lepas tu bila melibatkan bank, ni disebabkan individual title dah ada, so kita akan bank akan buat gadaian lah. Gadaian form yang diperlukan adalah form 16A. Kita panggil sebagai dokumen gadaian. Dan pembeli juga perlu membuat satu surat aku janji untuk memulangkan duit ataupun refund sekiranya form 16A itu tidak boleh diregister. Dan lawyer bank juga akan bagi bill of cost lah kepada pembeli. Okay, after dia dah prepared, dia dah sign the document, pembeli dah sign the documents attested by the lawyer itself, then bank solicitor ni akan request daripada SPA lawyer semua dokumen yang diperlukan untuk present kepada land office. Contohnya seperti form 14A. Form 14A tadi yang dah design oleh developer. Lepas tu dia all the supportive documents macam original title, letters cukai tanah, registration fee, copy of IC pembeli, dan developers punya company's profile and everything lah yang berkaitan. Dan juga assessment receipt. So yang ni penting juga, bank solicitor kena minta satu surat aku janji juga daripada SPA lawyer yang mengatakan bahawa
Maafkan saya. Yang surat aku janji tadi adalah daripada developer. Kalau sekiranya form 14A tak boleh di-registered ataupun perfected, developer kena refund. Then after yang documents, all the facility agreement tadi dah executed, bank solicitor akan forward kepada bank pula untuk diorang punya part execution. Sebab selalu dalam facility agreement dia kena pembeli sign dan bank pun kena sign juga. So sekarang ni kita kena bagi kepada bank pula lah untuk diorang sign. Dan after dah sign, kita ulang balik proses macam tadi, proses stamping and adjudikasi tadi. So kita stamping apa? Kita stamping form 16A dan kita adjudicate FA. Sebab FA adalah dokumen utama untuk bank. Betul. After kita dah stamping, bank solicitor ni dia kena pergi present form 16A tadi, charge document dengan form 14A, memorandum of transfer ataupun surat cara pemindahan kepada pejabat tanah. So sekarang ni musim pandemik ni, pejabat tanah selalunya kita kena dapatkan online lah temu janji. Kita dah tak boleh dah serbu ke pejabat tanah dah nak present. So sekarang bila dah dapat temu janji punya tu, baru kita pergi dan kita present. Bila kita dah present, kita akan dapat presentation slip. Presentation slip tu lah kita akan forward kepada bank bersama dengan advice letter. So bila bank solicitor ni dah yakin semua dah in order, so dia akan advise the bank yang bank boleh disburse. So after that, bank akan disburse the loan and pay to the developer. Then after 1 to 2 months, kalau individual title tu dah ready, bank solicitor kena collect lah. Kita collect dan kita kena forward kepada bank itself untuk safekeeping dorang. Dan kopi satu kita bagi kepada pembeli. Saya rasa itu sajalah untuk first situasi tadi. Okay. Cik Nadia ada apa-apa soalan ke? Setakat ni tak ada. So bagaimana pula dengan situasi kedua? Tadi Cik kata ada second situation kan? Betul. Tadi first situation tadi kita tengok kita pembelian secara direct daripada developer, individual title ataupun hak milik individu tu sudah ada dan tidak dicagar di mana-mana. Okey, situasi kedua ni pula kita selalunya tengok bila melibatkan high risk building. High rise building macam apartment, kondominium. Apartment, kondominium ni dia under Housing Development Act. So situasi kedua ni adalah bila individual strata title ataupun hak milik strata tidak lagi di-issue tapi hak milik masih ada hak milik master. Dan master title tadi tu kena charge pula dekat other bank sebab developer ni masa dia nak construct, dia nak start construction, dia tak ada fund. So dia minta loan daripada bank lah. So kita panggil sebagai bridging loan. So bila bank bagi financing, masa title tadi tu kita kena charge kepada bank. So sekarang ni situasinya adalah strata title tak ada, individual strata title tak ada, tapi master title je ada tapi kena charge pula dekat bank. Okay. Dan dalam situasi ni pembeli masih membuat pinjaman juga kepada bank lah. Okay, proses dia yang mula-mula proses dia sama je macam proses yang untuk situasi pertama tadi tu, di mana pembeli akan melantik SPA solicitor dan prepare all the SNP punya documents everything, then SPA lawyer akan forward the documents to be presented dekat land office, dekat bank solicitor. Okay, tapi yang ada different antara first situation dengan situation is dalam second situation ni kita ada additional document to be executed. Okay, dalam untuk yang second punya situation ni, dia punya additional document tu kita panggil sebagai bylaws. Okay, apa tu documents bylaws tu? Mungkin ramai juga yang tak tahu ni. Boleh Puan Fatin terangkan apa itu document bylaws? Okay, bylaws, dokumen bylaws ni adalah dokumen bila melibatkan property under Housing Development Act. So bylaws ni kita boleh cakap lah, bylaws ni adalah dokumen yang govern mengenai maintenance and management of the strata properties tu lah. Sebab bila melibatkan strata properties ni, kita kena tahu siapa yang in charge untuk maintenance, in charge untuk macam-macam lah, lift semua tu.
Sebab kalau macam rumah landed ataupun persendirian tu, senanglah sebab kita sendiri yang akan in charge. So kalau strata tu, so bylaws ni lah yang akan memberitahu semua perkara-perkara mengenai maintenance tu. Siapa yang perlu buat dan siapa yang tak perlu buat lah. Okay, so lagi satu difference dia antara first situasi dengan second situasi tadi tu. Difference dia adalah bila loan approved by the bank. Okay, macam ni bank kan dia akan appoint the solicitor, bank solicitor. So bank solicitor ni akan buat macam biasalah, dia akan conduct title search, bankruptcy search. So dan bila dia conduct title search ni, dia dapat tahu hak milik ni adalah hak milik master. Dan dia di-charge di bank lain. So apa yang perlu buat? First kali, bank kena proceed dengan redemption process dulu. Redemption process ni adalah proses tebus hutang. Maksudnya kita kena settlekan hutang dengan bank lama dulu. Barulah kita, maksudnya financing sekarang ni kita bagi untuk settlekan hutang lama. Okay. Dalam redemption process ataupun proses tebus hutang, developer kena dapatkan letter of redemption tu. Surat tebus hutang daripada developer punya bank. Bank yang charge charge property tu to them lah. Dan dia kena forward dokumen tu kepada pembeli punya bank tadilah ataupun bank solicitor tadi. So dalam surat tu selalunya akan mention tentang redemption sum, berapa amount yang perlu ditebus. Lepas tu dalam surat tu juga kena ada undertaking daripada bank tu bahawa bila redemption selesai, mereka akan menyerahkan hak kepada bank lah, bank pembeli tadi tu. Dan tapi bila dah dapat letter of redemption, bank tak boleh simply redeem and bayar kepada bank developer tadi tu. Bank, sebab dia dah hire bank solicitor ni, so dia kena ensure yang all the process macam yang first situation tadi tu dah completed dan satisfied, baru boleh diorang redeem and disburse lah. So prosesnya sama juga. So dalam kes ni disebabkan strata title ataupun hak milik strata tidak dikeluarkan lagi. So dokumen dia akan sedikit berubah lah sebab tadi kita ada charge document form 16A. Sekarang ni kita akan berubah lah. Bank akan buat FA, Facility Agreement dalam 4 keping. Lepas tu kita akan gantikan dengan Deed of Assignment. Deed of Assignment tu maksudnya adalah surat ikatan penyerahan. Maksudnya bila kita sign Deed of Assignment, pembeli akan agree untuk menyerahkan segala hak dan liability-nya kepada bank. Hak pembeli dalam SMP tu lah. Sebab dalam SMP ada hak pembeli. Kalau nak complain dekat siapa, kalau nak charge ni kat siapa. So hak tu semua akan diserahkan kepada bank. So lagi satu, bila ada Deed of Assignment, kita kena sign juga Power of Attorney. So tu dalam 4 keping lah. Power of Attorney tu adalah macam surat wakil kepada bank. So bank bila ada Power of Attorney tu, so dia boleh berurusan dengan property tu telah tanpa memerlukan keizinan daripada pembeli tersebut. Dan all the documents tadi tu kena attested. Attested means witnessed by the solicitor. Dan cara execution tadi sama macam first situation tadi. Then after that, bank solicitor kena notify dekat developer yang kita ada nak create Deed of Assignment. So kita kena minta confirmation juga daripada developer yang differentiation sum tu dah settle. Dan kita kena minta macam surat aku janji juga, undertaking letter daripada developer untuk forward kepada bank solicitor tu once strata title tu dah issued. Okay, lepas tu dia akan proceed dengan stamping and adjudication macam tadilah proses yang sama. Tapi dekat sini bila ada PA, kita kena file dekat High Court. Okay. Lepas tu after that semua dah complete in order, bank akan disburse lah. Buatlah redemption sum tu kepada developers bank. Kalau ada balance, bank pembeli akan bayar direct kepada pembeli. So then after dah disburse, then bank solicitor akan forward all the original documents to the bank lah untuk diorang punya safekeeping.
Itu sajalah untuk situasi kedua. Okay, so saya ada soalan. So Boleh bagaimana, Nadia. okay, bagaimana cara pembayaran balance purchase price tu kepada developer? Sama ada dia perlu dibayar sekaligus ataupun secara berperingkat? Okey, selalunya untuk pembayaran balance of ataupun kita panggil balance of purchase price lah. Baki belian tadi tu, Okay. dalam SPA dia ada third schedule. So third schedule tu dia panggil schedule of payment. Maksudnya dekat situ dia ada schedule dia. Duit pembayaran perlu dibuat secara berperingkat. Okey. Tapi kalau untuk yang rumah dah ada individual title, kita boleh disburse lump sum tu daripada developer lah. Okay. Okey. Lepas tu bayaran tu perlu dibuat dalam masa 3 bulan daripada tarikh SPA. So kita panggil sebagai completion date lah. Tapi kalau lebih daripada 3 bulan, apa yang pembeli boleh buat, pembeli boleh minta extension. Tapi pembeli kena bayar certain percentage pada developer lah sebagai compensation sebab kita dah bayar lebih daripada 3 bulan kan. Okay, so bila pula purchaser kena bayar dekat bank? Okay, selalunya kalau rumah tu still under construction, okay, bank dah disburse money to the developer. So bank, bila rumah dalam construction, selalunya bank akan charge progressive payment lah. Progressive payment tu kan bulan-bulan sepatutnya pembeli kena bayar installment. Ada certain installment kena bayar. Tapi bila masa construction, pembeli kena bayar maybe setakat profit saja ke until property tu siap, completed, dan only pembeli kena bayar full installment sampailah habis tenure. Okay. So, okay, terima kasih Puan Fatin atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan berguna untuk semua orang lah. Okay, sekarang kita nak buka soalan pula dekat penonton. Kalau ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan, boleh tanyalah. Okay, ni soalan daripada Cik Farid. Okay, macam panjang proses ni, dah tua ni susah sangat nak ingat. Ada macam stage checklist ke dari Asia Isam yang dikongsi bersama klien supaya boleh progress, kadang-kadang terlupa. Okay. Soalan Cik Farid. Okay, Cik Farid, terima kasih untuk soalan tu. Selalunya daripada Asia Hisham ni kita akan buat checklist lah. Checklist tu memudahkan pembeli dan memudahkan lawyer juga untuk mengingat proses ni sebab macam Cik Farid cakap lah, kita makin tua makin lupa proses. So jangan risau, Asia Hisham memang ada checklist. Kita akan pastikan semua berjalan dengan lancar. Okay. Soalan lain ada ke daripada para penonton? Oh, daripada Cik Siti Nofarahin. Cik Zuan. Terima kasih Cik Zuan. Terima kasih Cik Zuan. Okay. Nampaknya kita tak ada soalan lain rasanya Puan Fatin. So, InsyaAllah. So sampai sini je lah kita perbincangan kita pada episod hari ni. So kita jumpa lagi dalam episod-episod yang lain dan juga topik-topik yang lebih menarik dengan perkongsian yang lain jugalah. Okay, so jangan lupa kepada semua yang menonton, jangan lupa untuk share video kita, follow kita dekat social media kita seperti Facebook, Instagram, dan juga bolehlah kalau raja-raja boleh tengok YouTube kita juga, ada banyak lagi video dan banyak lagi benda yang kita boleh belajar daripada video-video tersebut lah. Okay, jadi terima kasih Puan Fatin. Okay, sama-sama Cik Nadia. Okay, dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam episod lain. Terima kasih.